Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi ini saya akan membentangkan kajian tindakan yang bertajuk meningkatkan kemahiran guru SK Selanang dalam bidang ICT melalui penggunaan aplikasi Padlet dalam PDPR. Saya Abdul Malik bin Maksam, Guru Besar SK Selanang. Selamat pagi semua, tuan-tuan dan puan-puan. Baiklah, untuk permulaannya biarlah saya memperkenalkan sekolah saya ini. Sekolah saya ini bagaimana saya nak membudayakan penggunaan aplikasi Padlet ni sebagai sumber bahan pengajaran dan pembelajaran. Di mana semenjak kita menghadapi pandemik COVID-19 ini, pelbagai kaedah ataupun teknik-teknik yang digunakan oleh guru-guru kita di seluruh dunia ini untuk memudahkan pengajaran dan pembelajaran, dan yang penting sekali ialah untuk memudahkan anak didik kita mendapat apa ilmu yang akan kita sampaikan. Jadi untuk itu ialah pengenalannya ialah memudayakan penggunaan aplikasi Padlet sebagai sumber bahan pengajaran dan pembelajaran. Yang kedua ialah pengetahuan dan kemahiran guru dan murid menggunakan sumber ICT dan PDPC ataupun PDBR. Itu juga yang ketiga ialah murid dan guru serta ibu bapa perlu mempunyai perubahan sikap yang positif dalam memajukan diri dan pendidikan global dalam mempersiapkan generasi yang celik ICT. Dan yang terakhir ialah mewujudkan persekitaran yang holistik dan menarik dengan penggunaan teknologi terkini. Baiklah, saya ingin menceritakan berkaitan dengan profil sekolah saya. Kategori sekolah saya sekolah grade A, sekolah bandar. Enrollment murid ialah seramai 301 orang. Bilangan guru ialah 30 orang. Staf sokongan 5 orang. Sesi pembelajaran 1 sesi. Sekolah saya alhamdulillah telah tamat PS25 Cohort 2 pada tahun 2019. Tujuan kajian ialah yang pertama ialah meningkatkan peratusan penggunaan Padlet dalam PDPR di kalangan guru dan juga murid. Seterusnya ialah meningkatkan kemahiran guru dan murid dalam ICT. Yang ketiga ialah menjadikan proses PDPR lebih bersifat interaktif dan menyeronokkan. Fokus kajian ialah yang pertama ialah untuk memudayakan penggunaan Padlet sebagai medium pengajaran dan pembelajaran. Yang kedua ialah meningkatkan peratusan penglibatan murid dalam PDPR tahun 5 bijak. Yang ketiga ialah mewujudkan persekitaran pembelajaran yang menarik, interaktif dan smart. Untuk itu, fokus kajian saya ialah guru-guru tahun 5 bijak ini akan menggunakan 100% aplikasi Padlet ni untuk PDPR dan juga PDPC. Soalan kajian, yang pertama ialah melihat bagaimana penggunaan ICT, khususnya penggunaan Padlet, mampu memberikan impak dan nilai tambah kepada guru dan murid agar dapat menggunakannya untuk menerapkan ilmu dalam pengajaran dan pembelajaran dalam alah baru ini. Seterusnya ialah persediaan guru, murid dan ibu bapa sebagai menyahut ledakan IAN 4.0 dan juga persediaan terhadap VUCA World yang tiada ketentuan sekarang ini. Jadi kumpulan sasaran yang telah kita ambil ialah kajian ini melibatkan seramai 21 orang murid, 5 bijak, SK Selanang yang terdiri daripada 10 orang murid lelaki dan 11 orang murid perempuan. Dan kesemuanya ialah melibatkan murid-murid Melayu. Jadi sebelum itu analisis persekitaran yang kita dah kesan di sini ialah isu yang pertama ialah PDPC bersemuka tidak dapat jalankan sepanjang tempoh pelaksanaan PKP. Objektifnya ialah untuk memantapkan dan melengkapkan guru, murid dan ibu bapa dengan penggunaan teknologi digital dan e-learning. Strategi yang kita gunakan ialah untuk meningkatkan ilmu, kompetensi, keupayaan, kemahiran, perubahan sikap dan kebolehupayaan dalam menghadapi norma baharu dalam pendidikan. Yang ketiga, seterusnya ialah pemerhatian. PDPR guru kurang menarik dengan kaedah modul dan juga aplikasi WhatsApp dan yang lain-lain. Seterusnya ialah pencapaian. Sebahagian guru dan murid kurang mahir dengan medium dalam talian seperti Google Classroom, Google Meet, Zoom Cloud dan sebagainya. Soal sidik setelah buat kajian, kita dapati 95% perlu setuju daripada edaran Google Form untuk mengadakan bengkel penggunaan Padlet. Sebenarnya kaedah kajian di sini ada dua, iaitu kajian yang pertama ialah bentuk kajian, di mana kita telah buat satu kajian, tinjauan awal, seterusnya kita merancang tindakan, seterusnya kita telah melaksanakan tindakan dan pemerhatian, seterusnya mereflek tujuan kita mengadakan
ataupun mengadakan aplikasi Padlet ni. Dan seterusnya ialah kaedah mengumpul data. Yang pertama pemerhatian, kemudian berbual di antara guru-guru, murid-murid dan juga ibu bapa. Seterusnya kita menyediakan borang Google Form yang akan dijawab oleh guru-guru, murid-murid dan juga ibu bapa. Intervensi kajian. Yang pertama, fasa pertama ialah melibatkan guru. Ini kita telah mengadakan bengkel untuk semua guru. Yang kedua ialah kursus melalui Google Meet. Dan yang ketiga ialah program Guru Hebat ICT. Seterusnya, fasa yang kedua kita melibatkan murid-murid, iaitu melatih murid-murid untuk menyediakan aplikasi Padlet ni. Seterusnya kita invite murid dan seterusnya ialah membimbing murid menjawab tugasan guru di Padlet, Google Sheet, Google Doc, dokumen dan lain-lain lagi. Yang keempat ialah program Hebat Padlet yang kita khaskan untuk murid-murid. Seterusnya ialah fasa yang ketiga, pengiktirafan dan penghargaan. Setelah kita melakukan aktiviti Padlet ni, kita telah menyediakan ganjaran kepada murid dan guru secara mingguan dan juga secara bulanan. Seterusnya ialah pentadbir boleh mengakses tugasan atau jawapan murid dan guru-guru. Jadi semua P4 saya akan di sekolah akan mengakses kerja-kerja murid dan juga guru mengikut agihan tugas yang telah ditetapkan kepada mereka. Seterusnya dapatan daripada kajian. Dapatan daripada kajian menunjukkan terdapat peningkatan yang ketara bagi peratus penggunaan Padlet dalam kalangan murid-murid tahun 5 bijak dalam PDPR. Yang kedua ialah penyampaian guru semasa PDPR semakin menarik, berkesan dan aliran sumber maklumat semakin pantas. Yang ketiga, meningkatkan kemahiran mengajar dan pedagogi guru, mudah mengakses bahan. Dan yang keempat, memupuk sikap berdikari dan pembelajaran sendiri murid, merangsang pemikiran kreatif, inovatif dan kritis. Dan yang kelima ialah meningkatkan motivasi murid untuk belajar. Seterusnya impak. Impak yang kita dapat ialah penyampaian guru semakin menarik, penyampaian pengajaran dan maklumat berkesan dan pantas, hubungan guru dan murid bertambah committed, dan yang terakhir ialah amalan dan budaya e-learning. Seterusnya rumusan, kekuatan, kerjasama guru, murid dan ibu bapa melalui PIBG. Seterusnya kita telah membudayakan ICT di sekolah kita. Kelemahan yang dapat dikesan adalah capaian internet yang lemah. Yang kedua adalah kekurangan peranti pintar. Kerana kebanyakan murid, hampir 60% murid sekolah saya ialah B40. Dan yang ketiga ialah kesilapan teknikal yang biasanya dilakukan oleh guru ataupun murid. Penambahbaikan. Yang pertama, tambah kekuatan. Kita bercadang untuk menambahkan kekuatan capaian internet dengan menghubungi pihak yang berwajib, iaitu pihak PBD, jabatan dan juga pihak pembekal. Pembekal internet. Yang kedua ialah bertujuan untuk menambah peranti pintar. Kita telah memohon ataupun mengadakan mesyuarat agung PIBG dan kita telah menubuhkan satu tabung, iaitu tabung prihatin COVID-19 berkaitan dengan, salah satunya ialah berkaitan dengan kita nak menambah peranti pintar semampu mungkin melalui dana yang dikumpulkan oleh ibu bapa dan masyarakat komiti setempat. Seterusnya ialah kurikulum yang bersesuaian dengan pengajaran dalam talian dan yang keempat yang perbanyakkan latihan guru. Refleksi. Kelebihan. Yang pertama, murid tidak perlu membawa buku yang banyak ke kelas. Mereka hanya memerlukan gadget yang sesuai sahaja. Yang kedua ialah penggunaan Padlet dapat menjimatkan masa guru dalam proses penyediaan bahan pengajaran. Walaupun kita nampak kelebihannya, tapi kita jangan lupa bahawa apa saja aplikasi yang ada di dunia ini, mestilah ada keburukannya. Iaitu yang pertama kita dapat menjangkakan ialah pertama, murid mungkin akan mengakses ke laman web lain atau media sosial lain ketika PDPR sedang berlangsung sehingga mengganggu proses pengajaran dan pembelajaran. Seterusnya ialah yang kedua, kesukaran guru dan murid mendapatkan talian internet yang kuat kerana aplikasi Padlet memerlukan talian internet yang kuat dan stabil. Dan yang ketiga, keburukan yang kita nampak kat sini ialah murid mungkin boleh meniru jawapan melalui laman web yang lain. Seterusnya, untuk penutup ini, setelah kita melakukan menggunakan aplikasi dalam PDPR, kita dapati kita akan menyediakan sedia penyertaan daripada murid, maksudnya kepada murid dan juga guru yang mana aktif. Seterusnya ialah penghargaan dan ganjaran. Kita
kita akan bagi kepada murid yang berjaya ya mencapai target peratusan yang tinggi dalam penyertaan Pelet mereka. Seterusnya kita akan menjadikan sekolah kita sebagai smart classroom. Begitu juga dengan smart teacher ya. Seterusnya pemberdayaan ICT dan seterusnya ialah kita akan mencari jalinan dan jaringan dengan pihak luar dan juga pakar-pakar yang berkaitan dengan IT. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.